Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ja'al al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina. Amin ya rabbal alamin. Saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insya-Allah pada pagi ini kita akan cuba sampai ke penghujung blok yang kedua surah Yasin yang kita bincangkan ini. Masih lagi kisah utusan-utusan yang dihantar kepada kaum yang kita sebut sebagai kaum Fir'aun sebenarnya. Dan akhirnya Allah SWT menjelaskan tentang nasib yang didapati oleh mereka yang ataupun lelaki yang disebut di dalam ayat ini, yang mana lelaki ini sehingga sebenarnya tidak diketahui pribadi dia, kan. Sehinggalah di dalam surah Mukmin nanti juga pun tidak disebut secara jelas siapakah pribadi lelaki ini, kan. Kerana sebut apa yang Allah SWT simpan daripada disebut namanya, maka kita pun tidak mencari siapakah yang disebutkan. Ada ketika mana Al-Quran menyebut nama, kan, baik nama orang yang soleh ataupun nama orang yang tidak soleh, kan. Ada contohnya dalam cerita kisah Bani Israel disebut tentang Samiri, kan. Samiri ini disebut namanya, kan. Tapi di sini tidak disebut namanya, maka kita tinggalkan sebegitu. Allah SWT tidak menyebut nama dia, kan. Ada pendapat yang kata namanya Habib An-Najjar dan sebagainya. Itu adalah pendapat-pendapat yang dipetik daripada tafsir-tafsir yang ada, tapi tidak ada nas yang kuat untuk menjelaskan siapakah pribadi ini, kan. Cuma yang kita amat mengesankan bagaimana cara Al-Quran menjelaskan tentang sambutan yang didapati oleh lelaki ini, kan. Sehingga dikatakan kepada dia, qila dkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Dikatakan kepadanya, masuklah ke syurga. Qila udkhulul jannah, masuklah ke dalam syurga. Dia berkata, qala ya laita qaumi ya'lamun, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui, kan. Ya laita, alangkah wahai, kan, amat merugikan, kan, bagi kaumku, kan. Dia menyesali apa yang kaumnya tidak dapat melihat apa yang dia dapati ataupun dia dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di atas, kan, yang pastinya apa yang dia dapat ni adalah kerana usaha dia mengingatkan kaum dia, kan. Ini adalah poin yang kita boleh pelajari daripada dia, kan. Usaha dia mengingatkan kaum dia walaupun berhadapan dengan risiko yang besar, kan.
risiko yang besar kerana penolakan mereka terhadap apa yang dia ingatkan. Akhirnya dia dan juga dia berteguh hati, tidak mahu menukar pegangan dia, kan? Sokongan dia, dukungan dia kepada Rasulullah Subhanahu Wa Taala. Dalam dialog yang terakhir yang kita baca, dia telah mempertahankan kedudukan dia sebagai seorang Muslim mukmin yang satu perkara yang kita boleh highlight daripada pengalaman ataupun kisah dia ni adalah dia bukan hanya seorang lelaki yang beriman kepada Nabi Musa ataupun kepada Rasul Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia masuk ke tahap yang lebih tinggi, satu tahap lagi daripada itu. Ada juga di kalangan kisah-kisah yang kita baca ni, beriman kemudian dia mendiamkan diri dia, tidaklah menjadi perkara yang dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya macam contoh kisah Ashabul Kahfi, mereka lari ke dalam gua, kan, untuk menyembunyikan diri dia, kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memetik kisah mereka ini juga. Tapi lelaki ini dia keluar dan berhadapan dengan kaum dia sebagai seorang penyeru ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu maqam lagi sebenarnya yang lebih tinggi lagi daripada hanya setakat kita menerima, kan, kemudian mendiamkan diri kita, kan. Tapi menyeru, menyampaikan mesej risalah Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah satu tahap yang lebih tinggi lagi daripada kedudukan itu, kan. Kerana itu dia mendapat ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Bima ghafara li rabbi, atas apa yang menyebabkan, bima ghafara li rabbi, Tuhanku telah mengampunkan aku, memberi keampunan kepadaku. Ini adalah kemuncak daripada harapan kita manusia, kan, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosa kita. Ghaffar, kan. Allah Subhanahu Wa Taala Ghaffar. Jadi Ghaffar ini ialah mengampunkan dosa-dosa dan menghapuskan segala catatan amalan jahat yang tercatat di dalam buku catatan kita, kan. Itu satu kemuncak kehebatan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada seorang hamba, kan. Maknanya kedudukan ini dapat dicapai dengan dakwah dan berhadapan dengan penguasa yang zalim, kan. Seperti mana hadis Rasulullah SAW menjelaskan mafhumnya, sebaik-baik, setinggi-tinggi jihad ni adalah perkataan yang benar, kan, di hadapan pemimpin yang zalim, kan. Jadi ini adalah kedudukan yang hebat yang diberikan kepada dia. Allah SWT akan mengampunkan sesiapa saja yang mengambil risiko, kan, diri dia, meletakkan diri dia sebagai penyampai risalah Allah Subhanahu Wa Taala ini, walaupun ada risiko ke atas diri dia, kan. Ini adalah kedudukan yang hebat, kan. Wa ja'alani minal mukramin, dan dia menjelaskan bahawa kerana itulah, kan, kerana sebab dia kata dalam ayat 27 ni, bima ghafarali, bima itu apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku. Ini yang kita nak pelajari, kan. Apakah sebenarnya menyebabkan Tuhan memberi ampun kepada dia? Ialah kerana dakwah ni, usaha dia, mengajak dia, kan, mengajak masyarakat dia dan mengambil risiko dan mempertahankan kedudukan iman dia di hadapan kaum dia yang menekan, mengancam dia supaya menukar, sebab mereka kata mereka akan rejam dia, mereka akan menyeksa dia kalau dia tidak mahu mengikut mereka, kan. Jadi ini perkara yang
bima ghafarali ni, apa yang menyebabkan Allah mengampunkan ini adalah apa yang diceritakan di dalam kisah ini kan. Ini menjelaskan kepada kita tentang satu kedudukan sebagai doa kan. Mengajak mereka yang mengambil tanggungjawab ini di atas bahu mereka untuk mengajak manusia di atas kapasiti yang kita ada kan. Kalau kita sebagai orang yang mempunyai kuasa ataupun capaian yang lebih luas kepada manusia yang lebih luas, maka itu adalah kedudukan kita kan. Kalau kita hanya orang yang ada capaian yang kecil, ahli keluarga kita, maka itu tanggungjawab kita kan. Isteri, anak-anak atau mereka yang berada di bawah tanggungjawab kita, ibu, anak-anak dia dan sebagainya, kaum kerabat yang dekat, kalau tidak pun yang lain, maka itu adalah capaian yang dia ada. Kalau guru, maka dia ada tanggungjawab murid yang di bawah dia kan. Begitu juga ketua, pejabat, dia ada yang berada di bawah tanggungjawab dia kan. Semua ini meletakkan seseorang itu berada di kedudukan sebagai doa ilallah kan. Ini adalah apa yang kita pelajari kan, sebab disebut oleh lelaki ini, apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku, itu adalah apa yang dia lakukan di dalam ayat ini kan. Dan insya-Allah ini satu ikutan yang moga-moga kita dapat hayati keadaan ini kan. Ini juga sesuai dengan apa yang disebut oleh Rasulullah SAW kan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, wa illam yastati' fa biqalbihi, wa dhalika adhaful iman kan. Siapa yang paling tak mampu sekalipun, maka dia ubah, dia menolak dengan hati dia, sekurang-kurangnya dia memberi, tidak menyerahkan diri, menunjukkan bahawa dia juga menyokong mereka. Itu adalah selemah iman, ialah dengan tidak menyokong, menunjukkan sikap bahawa dia juga gembira dengan apa yang mereka lakukan, para pendosa ini kan. Nah, kalau melepasi sempadan itu, maka dia tidak ada lagi disebut iman dalam diri dia kan. Sekurang-kurangnya seorang Muslim, seorang mukmin, dia mesti menunjukkan ketidaksokongan dia, walaupun dia tidak berkata apa-apa, tapi dia tidak menyokong kan. Ini adalah kalau kita selusuri kisah lelaki ini, maka ketika mana dia belum lagi mengisytiharkan keimanan dia pun, kan kita boleh baca nanti dalam surah Mukmin nanti lebih detail, dia adalah orang yang selalu cuba memberi hujah-hujah kepada kaum dia di dalam istana dan sebagainya kan. Moga-moga insya-Allah ini dapat kita pelajari daripada penutup kisah lelaki ini kan. Pastilah penghujung yang amat menggembirakan dan hebat kan, dengan pencapaian apa yang telah dia capai di sisi Tuhan ini kan. Begitulah dan diserahkan dalam surah Mukmin dipetik kan, bahawa dia ini telah berkata kan, kemungkinan Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya melindungi dia. Kalau kita baca ni daripada surah Mukmin, dia tidak dibunuh kan. Ayat 44 kan, Allah SWT menjelaskan Allah memelihara dia dari kejahatan tipu daya mereka, dan Firaun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk akhirnya kan. Okey, kemudian ayat seterusnya, ayat 28, Allah SWT menjelaskan bahawa selepas daripada dia kan, jadi pendapat yang mengatakan dia telah dibunuh oleh kaum dia, itu salah satu kemungkinan yang amat mungkin kan. Dia menyebut wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahawa satu nasib yang menimpa dia kan, dengan sambutan yang hebat, dimuliakan, mukramun
mukramin ataupun mukramun, menjadi orang yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang menentang pula orang-orang yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan nasib yang sebaliknya. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas sama' wa ma kunna munzilin. Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun, satu jundi, satu ketumbukan, satu kumpulan tentera, minas sama' daripada langit, dan wa ma kunna munzilin, dan bukanlah kami juga orang yang menghantar orang yang akan tentera ataupun pasukan yang akan merosakkan, menghancurkan mereka ini, jadi ungkapan min ba'dihi ini adalah merujuk kepada boleh membawa beberapa maksud, sama ada selepas kematian dia ataupun selepas daripada penghijrahan dia, yang kita sebut dalam ayat yang sebelum ini semalam. 3 kemungkinan yang mungkin berlaku pada dia, jadi maknanya selepas dia meninggalkan kaum dia, sama ada dia mati ataupun dia meninggalkan kaum dia, berhijrah ke tempat lain, Dan inilah sebahagian daripada penyusunan Allah SWT, iaitu suatu kaum itu pasti akan dihukum oleh Allah SWT selepas utusan Allah SWT meninggalkan mereka. Jadi lelaki ini dan juga Rasul Allah SWT, kalau kisah ini Nabi Musa akhirnya meninggalkan Fir'aun bersama-sama dengan Bani Israel dan mengikut dia, jadi ini salah satu daripada peraturan Allah SWT, sunnatullah. Apabila utusan Allah disuruh oleh Allah meninggalkan kaum dia, maka akan datang hukuman ke atas kaum dia selepas itu kepada mereka yang ingkar, jadi ini adalah min ba'dihi, ini selepas daripada dia, maknanya selepas daripada dia meninggalkan kaum dia itu, dan nasib yang menimpa kufar dan pengikut mereka ini menimpa mereka kerana mereka mendustakan orang mukmin ini. Tidak disebut secara terus kerana mendustakan Rasul-Rasul Allah Musa dan Harun AS ni, namun dia berlaku selepas penghijrahan Nabi Musa, Selepas penghijrahan Nabi Musa barulah Fir'aun ni dihancurkan Allah SWT, dan juga kaum dia, tempat-tempat mereka di Mesir ini telah didatangkan dengan tilak balak oleh Allah SWT, Ini disebut dalam Al-Quran, nanti kita akan baca, tapi disebut selepas daripada peribadi ini, peribadi yang 3 ini, ataupun pendukung Rasul di sini. Tidak disebut secara jelas bahawa selepas daripada Nabi Musa, walaupun sebenarnya perkara ini berlaku, azabnya berlaku selepas daripada penghijrahan Musa, tetapi disebut di sini selepas daripada dia, lelaki ini, untuk menunjukkan kedudukan dia yang istimewa, sahabat-sahabat atau pendukung-pendukung Rasul ini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Menentang mereka berarti menentang Rasul juga, dan dia akan membawa nasib yang sama dengan menentang Rasul yang dia disokong oleh dia, yang didokong oleh dia, Jadi ini adalah sebab itu disebut di sini selepas daripada dia, min ba'dihi, dia ni merujuk kepada lelaki ni, Selepas daripada dia, walaupun tak disebut selepas Rasul, tapi sebenarnya hakikatnya azab itu datang selepas daripada penghijrahan Rasul, tapi disebut dia, untuk menunjukkan kedudukan dia yang istimewa, mereka yang mendukung Rasul, agenda dakwah Rasul ini sebenarnya mendapat kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Jadi Allah SWT jelaskan tadi yang kita sebutkan, wa ma kunna munzilin, sebelum saya masuk ayat 29 ni, kita ulang balik ke ayat 28 tadi. Allah SWT jelaskan bahawa wa ma kunna munzilin,
bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya menjelaskan bagaimana Allah menghancurkan mereka. Tidak perlu menurunkan tenteranya daripada atau pasukan daripada langit untuk menumpaskan atau mengazab mereka. Cukup dengan hanya satu bunyi yang kuat ataupun jeritan untuk menghapuskan apa yang mereka miliki dan mereka sendiri, diri mereka sendiri, kan. Sebab itu disebut dalam itu, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Tidak ada siksaan ke atas mereka melainkan satu teriakan suara sahaja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati, dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Jadi ini kalau Islahi ini dia merujuk kepada ayat surah Al-A'raf ayat 137 yang Allah SWT menyebutkan bahawa wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun. Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat oleh Fir'aun dan kaumnya dan apa yang telah dibangunkan oleh mereka, kan. Selepas daripada Fir'aun, jadi mengikut rentetan cerita ni, kalau cerita ni berlaku di Mesir, kan, Fir'aun telah ditenggelamkan oleh Allah SWT di dalam laut, kan, laut merah, kata mengikut sejarah ni, kan. Di dalam laut ni Fir'aun dan kuncu-kuncu dia yang mengikuti dia mengejar Musa dan juga Bani Israel, akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Bukan saja Musa, juga diceritakan juga bukan saja Firaun, juga diceritakan juga apa yang berlaku kepada hatta Bani Israel sendiri yang telah merosakkan diri mereka. Haman, kan, Qarun, kan. Qarun juga telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qarun ni adalah daripada Bani Israel sebenarnya, kan. Jadi Allah SWT menjelaskan bahawa tidak perlu diturunkan satu kumpulan yang besar untuk menghancurkan mereka, kan, malaikat dan sebagainya, tapi Allah SWT cukup dengan satu teriakan saja, kan, maka tiba-tiba mereka semua dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah apa yang berlaku selepas daripada Fir'aun ditenggelamkan, kan. Semua mengikut ayat ini, kan, tinggalan-tinggalan Fir'aun juga telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Jadi ini berlaku kepada Fir'aun khusus yang kita baca kisah ni berhadapan dengan kisah Musa alaihissalam, kan. Jadi ini menjelaskan tentang hukuman kepada Fir'aun ni berlaku dalam dua bentuk ataupun dua tahap. Tahap pertama ialah tenggelamnya Fir'aun dan segala kekuatannya di dalam laut. Dan selepas itu Allah telah menimpakan pengikut-pengikut Fir'aun ini dengan kehancuran bangunan-bangunan kebanggaan mereka, kebun-kebun dan taman-taman mereka di Mesir. Selepas daripada tenggelamnya Fir'aun akibat dari ribut, gempa dan gegaran seperti disebut dalam ayat surah Al-A'raf ni, kan, 137 ni. Jadi itu apa yang Allah SWT jelaskan berlaku kepada kaum yang ditinggalkan oleh lelaki ini tadi, selepas dia pergi, kerana dirujuk pada dia, kerana dia memahami keadaan ini, selepas daripada apa yang diancam ini pasti akan datang azab itu, kan, kerana sikap kaum dia yang tetap menolak, kan, maka azab itu datang, kan, kepada mereka, kan. Jadi sebab itu disebut selepas daripada dia, kerana selepas dia memberi peringatan yang terakhir itu, maka datanglah azab Allah SWT ke atas kaum dia, kan, tak berapa lama selepas itu, kan. Ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu, kan. Ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tidak datang seorang rasul pun kepada mereka melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya. Alangkah besarnya kerugian dan kekesalan ke atas mereka yang telah mendustakan rasul-rasul yang telah diutuskan kepada mereka. Mereka telah memperolokkan rasul-rasul ini untuk menunjukkan kesombongan mereka. Ini menceritakan tentang sifat sombong dan angkuh, takabur mereka, yang Allah SWT jelaskan ini untuk sebenarnya menceritakan kepada kaum Quraisy ini yang sedang melakukan perkara yang sama dengan
apa yang telah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kaum ini, Fir'aun yang kita sebut kat sini kan. Bila datangnya Rasul kepada mereka, Musa kepada mereka, mereka memperolok-olokkan dia, mereka melontarkan berbagai-bagai hujah untuk merendah-rendahkan dia, menyerangkan dia, seperti mana apa yang dibawa oleh Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hasilnya apa yang nak dijelaskan ni adalah kan, alangkah besarnya kan kerugian hamba-hamba ini, mereka ini, kerana tidak memberi perhatian kepada Rasul yang datang di kalangan mereka ini. Dan Allah SWT menjelaskan, alam yarau kam ahlakna qablahum minal qurun annahum ilaihim la yarji'un. Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, bahawasanya orang-orang yang telah dibinasakan itu tidak kembali lagi kepada mereka. Jadi seluruh kaum itu dalam kes ini mengikut kumpulan penentang dari kalangan kaum mereka. Golongan Al-Mala ni, bila kalau kumpulan umum ini semuanya mengikut kumpulan Al-Mala mereka ini, ketua-ketua dan juga kumpulan yang berpengaruh di kalangan kaum mereka ini, maka balasan mereka ialah seluruh kaum itu telah dihapuskan oleh Allah SWT. Jadi umat yang telah dibinasakan oleh Allah ni tidak meninggalkan bekas lagi. Jadi inilah peringatan kepada masyarakat umum Quraisy dan semua manusia di sepanjang zaman supaya mengambil yang ingat. Maknanya kita sebutkan ada 3 kumpulan itu. Ingatan kepada manusia umum ramai ini bahawa seandainya kamu mengambil keputusan untuk mengikut kumpulan yang telah pun Allah SWT raup, Allah SWT telah tutup nasib baik mereka di atas muka bumi ini dan di akhirat nanti, kerana mereka ini telah ditutup peluang mereka untuk kembali kepada hidayah. Tapi kalau kamu mengikut mereka ini kan, yang ramai ini, inilah yang akan berlaku kepada kamu kan. Umat yang terdahulu telah dibinasakan oleh Allah dan tidak meninggalkan bekas lagi. Kerana peringatan kepada masyarakat umum Quraisy dan semua manusia di sepanjang zaman supaya mengambil ingat bahawa urusan berhubung dengan pendustaan kepada Rasul Allah ialah satu yang serius dan bahaya, dan serius dan bahaya, dan tidak boleh dipandang ringan oleh siapa saja kan. Kerana silap pemilihan, silap keputusan kamu ikut mereka yang telah diisytiharkan tidak ada masa depan oleh Allah SWT ini, maka kamu juga akan berhadapan dengan kehancuran seperti mereka kan. Wa in kullun lamma jami'ul ladaina muhdharun, dan setiap mereka semuanya akan dikumpulkan kembali kepada kami kan. Kerana mereka ini semuanya annahum ilaihim la yarji'un, semuanya telah pergi dan tidak dapat kembali lagi kepada mereka kan. Kerana Allah telah menghancurkan mereka, tidak ada lagi bekas-bekas mereka. Jadi itu hak nasib kepada mereka yang menimpa Rasul. Banyak kaum-kaum yang sebelum itu, kaum Ad, Thamud, kaum Lut dan sebagainya, yang tidak ada bekas lagi sehingga hari ini. Tidak diketahui lagi siapa keturunan mereka. Kan? Tidak ada lagi, kerana Allah sebut annahum ilaihim la yarji'un. Kan? Mereka ni semua tak kembali lagi. Kan? Ke mana mereka pergi? Mereka ni semua dikumpulkan kepada Allah SWT. Wa in kullun lamma jami'ul ladaina muhdharun. Kan? Allah SWT bawa mereka ini untuk dihadapkan kepada perbicaraan yang mereka telah nafikan selama kehidupan mereka. Ini adalah penghujung nasib kepada orang yang telah mendustakan Rasul Allah SWT, dan juga nasib orang yang membuat pilihan yang salah, yang mengikut, beria untuk mengikut mereka tanpa berteguh hati kan, tanpa berusaha untuk mempertahankan keimanan mereka. Akhirnya mereka tunduk dan mengikut kumpulan-kumpulan yang
mempengaruhi mereka ini. Akhirnya nasib mereka adalah seperti ini, apa yang telah dilalui oleh umat-umat yang sebelum mereka, kan? Sebab itu kita kata, kalau golongan al-malak tu, golongan yang berpengaruh ni, mereka ni memang telah dijelaskan oleh Allah SWT nasib mereka daripada awal lagi, kan? Bahawa mereka ni telah tertutup, mereka pasti akan mendapat azab, hukuman daripada Allah SWT. Tapi yang menjadi yang disebut ya hasratan 'alal ibad, alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba, itu adalah kumpulan yang sepatutnya ada peluang lagi untuk memilih, membuat pilihan, tapi mereka buat pilihan yang salah juga, akhirnya menyebabkan kehancuran mereka. Kerana itulah disebut amat hasratan, kan? Penyesalan yang besar, kan? Ke atas apa yang telah mereka pilih, kan? Hingga akhirnya mereka telah menghancurkan diri mereka, kan? Jadi tidak ada siapa pun sebenarnya yang terlepas daripada pertanggungjawapan terhadap seruan Rasul ini, kan? Baik dia seorang yang berada di hujung kampung, baik dia seorang yang tidak dikenali orang ke, ataupun orang miskin, orang kaya, kan? Semuanya bertanggungjawab di hadapan Allah SWT untuk memilih keputusan yang benar dalam kehidupan mereka, kan? Dan ini menjadi satu yang amat sensitif. Jangan silap kita memilih dokongan kita terhadap orang-orang yang jelas mereka ini telah mereka ini adalah orang yang menentang, kan, Allah dan Rasul, seperti mana kita baca di dalam surah Al-Qalam, kan, Allah SWT telah menggariskan sifat-sifat mereka ini yang kalau kita jumpa, maka kita kena tolak, kan? Dan jangan ikut mereka yang pasti akan membawa nasib yang buruk seperti ini, kan? InsyaAllah kita pun tidur di sini. Kita telah habis blok yang kedua ni. Nanti kita akan masuk blok yang ketiga, yang berisi hujah-hujah yang amat padat, dengan hujah tentang sunatullah fil kaun, ataupun kejadian-kejadian Allah SWT di sekeliling ini yang Allah SWT suruh supaya kita memikirkannya, ya. Nanti insyaAllah kita akan lalui ayat blok yang seterusnya 33 hingga 50 insyaAllah besok, kita diizinkan Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta